Assalamualaikum, saya Nur Afini bersama dengan 4 orang rakan saya akan membincangkan tentang satu topik iaitu COVID-19, kerancakan jumlah kes dan impaknya. Peningkatan kes COVID di Malaysia berpunca dari pelbagai aspek dan politik merupakan salah satu punca yang mencetuskan gelombang ketiga ini. Berdasarkan daripada bahan saya sendiri yang bertajuk Hentikanlah Politik Tidak Sihat Ketika Negara Perangi COVID, jelas menunjukkan bahawa sikap setengah pemimpin politik di Sarawak pada ketika itu yang tidak cakna dengan keadaan semasa negara. Isu ini berbangkit terjadi apabila mereka ini yang mengambil kesempatan menjadikan kes peningkatan COVID di Sabah sebagai modal politik atau meraih publicity ketika COVID semakin meningkat di Sabah. Untuk bahan saya pula, di mana peningkatan kes COVID-19 adalah disebabkan oleh sikap individu yang kurang bertanggungjawab. Pada 24 Mac 2020, telah didapati beberapa individu yang telah ingkar arahan kuarantin. Salah satu bukti daripada bahan saya adalah didapati seorang lelaki yang berusia 54 tahun bergejala COVID-19 yang juga telah mengikuti perhimpunan tabligh pada 27 Februari 2020 yang lalu. Beliau diminta untuk menjalani pemeriksaan kesihatan di klinik, namun telah melarikan diri. Bagi saya, sikap ini adalah sikap yang kurang bertanggungjawab kerana tidak kisah atau hirau akan kesan yang akan kena kepada orang di sekelilingnya. Sikap seperti ini juga merupakan salah satu penyumbang kepada meningkatnya kes COVID-19 di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nanina Fazira binti Rasli. Tajuk wacana saya adalah tiada ujian saringan COVID-19 secara percuma di KKM. Pihak KKM tidak akan melakukan saringan secara percuma kepada rakyat. Jika hendak melakukan, individu dikehendaki untuk ke klinik swasta. Oleh itu, rakyat Malaysia hendaklah mematuhi SOP dan janganlah keluar daripada rumah jika tidak mempunyai sebarang keperluan. Keadaan ini bukanlah untuk kebaikan negara sahaja, malah untuk kebaikan diri sendiri agar tidak terdedah kepada sebarang jangkitan COVID-19. Sekian, terima kasih. Selain pihak KKM dan juga pihak polis, Dr. Mazli turut cuba memberikan peranan beliau bagi menghentikan penularan wabak COVID-19 ini. Buktinya peletakan jawatan beliau daripada Parti Pejuang Negara ini dan cuba untuk memfokus dan memberikan lebih tumpuan beliau kepada usaha untuk membantu rakyat, membuktikan bahawa beliau cuba untuk memisahkan kuasa beliau daripada berkait dengan mana-mana parti politik supaya beliau dapat untuk fokus tanpa diganggu oleh pemimpin parti tadi ni. Jadi bantuan ini untuk membantu mangsa-mangsa yang terkesan dengan COVID-19 ini dapat beliau salurkan dengan lebih berkesan melalui peranan beliau sebagai ahli parlimen dan juga peranan beliau dalam NGO. Dan itu salah satu agenda Dr. Mazli lah bagi membantu rakyat yang terkesan dengan COVID-19. Jadi saya akan meneruskan pembentangan saya berkenaan bahan setelah saya analisis yang bertajuk Pensyarah belum sedia mengajar secara online. Dalam secara keseluruhannya, bahan ini dihasilkan adalah berikutan daripada peningkatan kes COVID-19 yang telah mengakibatkan inisiatif baru kepada para pensyarah di institusi pengajian tinggi untuk mengajar secara online. Okey, 3 perkara yang saya dapati dalam bahan saya kaji iaitu yang pertama tujuan penulis iaitu untuk menggalakkan para pensyarah menggunakan kaedah pengajaran pembelajaran secara atas talian untuk melancarkan proses pembelajaran. Yang kedua iaitu berkenaan penlibatan tokoh dalam menyampaikan idea iaitu Ketua Kluster Kementerian Pendidikan Profesor Dr. Rosna Awad. Okay, aspek ketiga ialah dari segi pembaca itu sendiri, sama ada pembaca dapat menerima saranan yang telah dinyatakan oleh tokoh yang telah menyampaikan idea dalam bahan yang telah saya kaji. Seterusnya, perkara yang dapat kami simpulkan ialah melalui perkaitan antara setiap bahan yang telah kami kaji, di mana perkaitan antara bahan 1 dan bahan 2 yang menunjukkan bahawa berlakunya peningkatan kes COVID-19 adalah disebabkan oleh sikap setengah individu yang tidak prihatin dan tidak mengikuti SOP yang telah diperintahkan oleh pihak kerajaan. Bahan 1 ini menyatakan bahawa ahli politik sendiri telah menjadi punca kepada berlakunya peningkatan COVID-19, dan yang kedua, bahan yang kedua menunjukkan bahawa sikap individu yang tidak
patuh terhadap perintah kuarantin itu menyebabkan berlakunya peningkatan dalam kes COVID-19. Yang ketiga adalah berkenaan dengan salingan yang tidak akan diberikan secara percuma, di mana langkah ini diambil adalah bertujuan untuk mengekang penyebaran wabak COVID-19 ini, di samping memberi pendedahan kepada masyarakat untuk tidak membazirkan duit. Okey, perkataan yang keempat adalah tindakan ahli politik iaitu Dr. Mazli yang bertindak keluar daripada Parti Pejuang untuk membantu rakyat Malaysia dalam yang telah terjejas akibat COVID-19. Okey, perkara yang terakhir adalah berkaitan dengan institusi pendidikan yang turut terjejas akibat penularan COVID-19. Jadi langkah yang dilaksanakan oleh pihak institusi pendidikan tinggi adalah dengan mengadakan suatu galakan untuk para pensyarah dalam membantu proses pengajaran pembelajaran, iaitu menggunakan kaedah pengajaran secara online.